Ish. Senang betul lah nak viral sekarang ni. Masak simple je dah boleh viral. Tu tahun 2022. Tapi kalau tengok kan, tahun 2022 ni memang banyaklah konten-konten semuanya pasal video masak. Tapi untuk tahun depan 2023, konten yang macam mana pula Okey, aku ada idea. Tapi aku gunakan keju perfect Italiano ni. Mana tahu FYP boleh viral. Amboi. Semua senang nak viral kan. Abang Brian dah sampai. Baru nak ambil kamera letak situ. Itulah korang kan. Tadi masak cincai-cincai nak viral je kan. Dia tahu kan nak kutip followers. Tapi tak apa. I akan bantu you untuk viral. Okay. Tetapi kita akan masak dengan sedap-sedap menggunakan keju-keju daripada Perfect Italiano. Yes. Dengan ceritanya kalau gunakan keju perfect Italiano ni memang semuanya simple, senang. Yes. Lepas tu dengan ceritanya dengan satu bekas ni, satu plastik ni ada 3 cheese yang bergabung. Tak apa, itu yang kita akan kongsikan nanti. Kejap lagi. Okey, jadi kita nak masak apa? Dengan cerita 2 menu Nanti kita cerita. Okey. Okey, sekarang ni nak masak apa? Nak masak apa dulu ni? Okey, so hari ni kita nak memperkenalkan dua resepi menggunakan keju-keju Perfect Italiano. Yang pertamanya adalah strawberry choux buns with Perfect Italiano mozzarella. Dan yang keduanya adalah kita punya cake cannoli masak merah with Perfect Italiano Perfect Bake. Wow, kek masak merah jadi kita boleh bayangkan. Tapi sebab menggunakan Perfect Italiano, tajuk dia kita tukar. Jadi cheesy cake masak merah bersama dengan Perfect Italiano Ini Perfect dia. Bakes. Jadi kalau cakap kek masak merah ni biasanya ayam masak merah, daging masak merah ni kek masak merah. Okey, jadi anda kena tengok saya punya media sosial, kek masak merah viral tahun 2023 dimasak oleh saya. Dia ambil konten aku, dia viralkan diri kan. Okey, jom kita masak. Kita akan pasangkan api terlebih dahulu. Alright, so kita masukkan lebih kurang setengah cawan air dan juga mentega di sini. Jadi sambil-sambil Abang Brian masak, kita nak tanyalah Abang Brian sikit. Tahun 2022 ni apa pencapaian Abang Brian? Mungkin boleh kongsikan dengan kami. Wow, syukur 2022 ni dia banyak pencapaian. Antaranya saya telah dipilih sebagai juri untuk satu pertandingan antarabangsa untuk sekolah-sekolah yang paling hebat di dunia. So saya antara juri mereka dan kami telah namakan antara finalisnya ada sekolah Malaysia, tapi malangnya sekolah Malaysia tak menang. So it's called the World Best School. Dan juga saya duta untuk Talk for Food yang merupakan satu organisasi di mana kita nak memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mendatangkan idea-idea untuk membantu food system kami. Gitu. So adalah conference yang saya wakil Malaysia di New York dan sebagainya, dan yang pentingnya saya telah jumpa jodoh saya. Serius? Ini eksklusif saya ni. Saya tak pernah lagi dedah, tapi saya untuk rasa saya dedahkan buat kali pertamanya. Jadi maknanya 2023 lah ya langsung. Jangan streskan aku. Okey. Itu jodoh berkaitan kerjaya pula macam mana 2023 nanti? Kerjaya 2023 saya akan mula untuk base kat US, Singapura dan juga Ireland. Sebab saya juga dipilih sebagai satu consultant untuk satu company di mana kita menggunakan seaweed untuk menghasilkan filet ikan. Macam mana tu plant based punya filet ikan gitu kan. Dan juga harap-harap PhD saya akan sampai ke tahun yang kedua dan harap-harap semuanya berjalan lancar dan saya akan habislah PhD saya. Kita doakan yang terbaiklah untuk Abang Brian tahun 2023. 2022 apa yang jadinya? Saya akan sentiasa follow Abang Brian. Gitu. Ya gitu. Okey, tak apa. Kita nak fokus kepada kita punya menu kita ni. Jadi ni antara menu yang biasa Abang Brian buat. Waktu bila? Waktu dekat overseas ke? Actually this one is sebab saya seorang lecturer juga di Le Cordon Bleu. And I'm French trained. So this is actually a pastry yang French. So sebab itulah nama dia CHOUX. Kalau biasa tu orang ada sebut Chuk. Bukan chuk. Dia shoe. Macam kasut. Shoe. Cuban. Pun boleh lah. Boleh juga kan? Maknanya itu dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Perancis. Shoe apa maknanya apa? Shoe adalah ban inilah, ataupun kalau anda nak panggil orang shoe, maksudnya sayang.
Betul. Okey. So caranya adalah kita kena panaskan kita punya air dengan mentega dulu. Mentega ni, Sampai dia cair dan juga kita nampak dia punya didihan yang pertama. Alright, so kita nampak didihan dia pertama. lah. Didihan pertama terus kita kena masukkan semua tepung off the fire. Kita letak kat luar api. Okey, kita masukkan semua sekaligus. So kita gaul-gaulkan dia. Tepung tu akan menjadi satu dough yang lembut. Lepas tu kita akan kurangkan api dia sikit. So sekarang ni you just keringkan dia sedikit. Kering macam mana, dia akan mula untuk jadi satu dough. Itu tip nombor 1. Tip nombor 2 adalah korang kena ke bau dia. Bau tepung tu yang macam raw tu dia akan hilang. Itu yang kita nak. Lepas tu kita akan sejukkan dia dan kita akan masukkan dalam stand mixer dan kita akan masukkan telur. Ni dinamakan choux pastry. Okay, so yang ni anda boleh gunakan untuk buat sama ada dessert ataupun you nak buat savoury pun boleh actually. Dia macam cream puff lah. Choux pastry tu nama Perancis. Cream puff. So dia dah mula untuk mengering dah. Okay, and then we're gonna off the fire. Lepas tu kita akan transfer kat sini. Okay, so dia ada dua cara. Okay, nombor 1 adalah you gunakan tangan terus untuk terus whisk kat sini sampai dia sejuk balik. Tapi yang itu mengambil 3 hari 3 masa, malam. Okay, jadi untuk lebih senang kita akan masukkan dalam stand mixer. Lepas tu kita akan hidupkan mixer tu. Nampak tak steam dia keluar? Betul? Kalau anda tengok ni, dia punya asap dia pun dah actually keluar dah. yang kalau nak tahu dia cukup sejuk ke tidak, you pegang dengan tangan you. So kalau you pegang dan dia tak melecur tangan you, maksudnya dia okey dah. Sejuk lah. Okey, sebab kita kena masukkan telur sedikit demi sedikit, and kalau dia terlalu panas pula, telur tu akan terus masak. Okey, sebab yang ni belum masak lagi, dia dough. Kita akan pipingkan dia, lepas tu kita masakkan dalam kita punya oven. So yang ni kita masukkan telur. Okey, resepi dia selalunya dia akan tulis kuantiti telur. Yang ni kena pandai tengok lah. Okey, sebab dia punya resepi akan tulis macam 2 ataupun 3 telur. Tapi terpulanglah kepada tepung yang anda gunakan, kelembapan udara dan juga cara tadi kita keringkan dough tu. Ada setengah-setengah orang dia terlebih keringkan, dia perlukan lebih telur. Tapi setengah-setengah orang tak cukup kering, dia akan kurang. So apa yang kita akan lihat nanti, anda kena nampak tekstur dia dan anda kena berhenti. And telur tu kita kena pukulkan dia. Kita kena pastikan dia sekata bila kita masukkan. Taklah terlebih kuning, terlebih putih macam tu kan. So yang ni dah cukup ready dah. Kita pegangkan dia. Okey, dia pegang dia okey. So secara perlahan-lahan kita masukkan dari tepi. Oh, dia tak boleh masuk semua Tak boleh, dia kena absorb sedikit demi sedikit. Okey. Apa jadi kalau letak semua? Dia tak akan absorb dengan cepat dan kadang-kadang kalau you masukkan semua sekali, like I said, kadang-kadang you tak perlukan terlalu banyak. Nanti adonan you terlalu cair pula. Okey. So dia mula untuk absorb dan dia kering balik. Bila dia kering balik, that's how you know you tambah lagi. Jadi kita kena sentiasa monitor, kena tengok lah selalu ya. Sebenarnya aksi ini adalah untuk memastikan dia bila kita bakarkan dia akan puff. Dia akan naik dan dalam dia kosong. Kita nak isi kat dalam dia. So that is the signature untuk choux pastry sebenarnya. I rasa cukup. Okay, this is the adonan that we want. Telur tadi semua tu. Okay, so dough dia bila kita dah masukkan telur secukupnya, kita nak tekstur macam ni. Kalau kita tarik, okay, dia macam buyat. Okay, dia tak terlalu likat, dia tak terlalu pekat, dia tak terlalu cair. Okay, so ni yang kita nak. Just scrape. Dan kita masukkan dalam kita punya. Yang ni kita dah letakkan dia punya nozzle juga kat situ supaya mudahkan kerja. So for example, kalau you nak buat savoury, dia akan jadi macam appetizer. Yang berbola-bola kecil yang kosong yang you boleh macam masukkan, even kita perfect Italian yang punya perfect bakes, you boleh mix a little bit dan dia macam jadi gougère pula. Gougère tu macam gougère. Apa tu gougère? Gougère tu adalah macam choux pastry yang savoury yang kecil-kecil. Okay. So ini dah siap dah. Kita just tinggal nak piping dan letakkan dia atas kita punya tray begitu. So you just pipe from the top. And then stop macam tu. Dia nampak pelik sekarang ni, tapi nanti kita akan tekankan dia ke bawah. Jangan risau. Kita jangan buat macam dia berbarisan. Kita buat saling-saling. Supaya bila kita bakarkan dia, udara dia boleh mengalir dengan sekata. So yang ni, it's just your basic choux. Okay, yang mana memang you boleh gunakan untuk buat choux pastry yang biasa. Tapi kita nak upkan dia sikit. Kita akan letakkan dia punya topi. Terpulanglah kepada anda semua nak buat ke tidak. Tapi saya suka sebab dia akan add extra crunch ke atas tu. So ngam-ngam, resepi yang saya berikan kepada anda semua boleh buat satu tray. Sekarang ni kita akan keluarkan
kita punya cracklang. Cracklang tu adalah campuran mentega, gula tepung. Kita kena bekukan dia. Kita flattenkan dia, kita bekukan dia. So dia lebih kurang keluarnya macam ini. Dia macam biskut lah. Okay. Dia macam biskut. Kita potongkan dia, gunakan ni. Okey, itu. Lepas tu kita ambil dia, kita letak macam topi kat atas. Nampak tu? Okey. Jadi Apa yang akan berlaku bila kita bakarkan dia, dia akan menjadi macam satu salutan yang manis dan crumbly kat atas. So dia ada tekstur yang berbeza bila kita masak. Dia punya ratio sama saja. Kalau anda nak buat 50 gram tepung, 50 gram gula, 50 gram, semua 50 gram. So kat sini juga, kalau kau betul-betul nak dia brown dengan cantik, sebelum kita letakkan yang ini, kita boleh letakkan sedikit egg wash. Atasnya egg wash tu adalah sedikit telur yang kita pukulkan. Kita letak sedikit air untuk jadi lebih brown lah. Tapi kat sini saya rasa sebab kita letak dia punya topi ni, dia akan brown kat atas. Kalau kita guna perfect breaks kan macam brown crispy kat atas. Dia macam ni lah. Okay. Tapi ni versi gula. Selalunya isi dia yang ni kita guna pastry cream saja. Pastry cream adalah telur, ada macam custard lah. Custard kan. Tapi yang ini kali ni kita nak isi dia dengan perfect Italiano mozzarella. Okay. So yang ini kita bakar saja. Lepas kita bakar, kita akan keluarkan dia punya syuban dia. Okey, lepas tu kita kena sejukkan dia. So kita bakar terlebih dahulu. berapa lama tu nak bakar tu? Yang ini kita mulakan dengan, okey, kalau korang Google kat internet, diorang akan suruh bakar 180 darjah Celsius untuk lebih kurang 20 minit, 25 minit macam tu. Rahsia dia, betul-betul rahsia dia, I takkan tulis. Dengan betul-betul I takkan tulis. Okey. Kau mulakan 220 darjah Celsius untuk 10 minit. Lepas tu you tukar 200 darjah Celsius 10 minit. Dan 180 darjah Celsius 6 hingga 8 minit. Ini rahsia turun-temurun. Dia akan jadi. Okey? Baik. Okay, so hasil dia sebenarnya dia akan keluar macam ni. Inilah tapi hasilnya. Abang Brian dah apa? Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Tapi rasa Aku macam ingatkan kau cakap rasanya. tak bukan. Dia macam berbeza. Tadi masa letak tadi tak nampak Kecil. macam besar macam ni Tu yang saya cakap dia akan kembang. Okey. So bila kita dah masakkan dia, lepas tu kita rehatkan dia, dia akan jadi macam tu. Okey, kita kena sejukkan terlebih dahulu sebelum kita buat step. Kenapa kena sejuk kan? Sebab kalau tak isi dia pun kita kena sejukkan. Okey. Kalau tak dia semua akan meleleh. So, kita nak buat isi dia, senang saja. Okey, bahan dah siap dah. Inti Kita nak buat dia, isi kita akan inti gunakan dia. kita punya full cream milk daripada Fernleaf. Lebih kurang 1 cawan. Dia kena satu cawan je untuk susu ni. Tak, dia tengoklah kalau kita ada banyak puff pastry, kita nak buat lebih, kita boleh guna lebih. Ni untuk bagi dia punya wangi. Terpulanglah kepada inti yang anda nak. Okey, so kalau saya gunakan esen vanilla ni untuk pastry cream yang biasa, Perfect Italiano punya mozzarella, dia punya rasa adalah sangat sesuai dengan creaminess of the Fernleaf punya UHT milk dan juga sesuai dengan vanilla punya bau. Tapi kalau you nak buat pastry cream lain, contohnya rasa pandan, you can just put Emalco pandan atau perisa pandan. Okey, sambil-sambil dia memanas, kita akan keluarkan satu mangkuk untuk kita campurkan semua bahan yang lain. Gula. Ni gula perang je. You can use caster sugar juga, tak menjadi masalah. Tepung jagung. Kuning telur. Okay. Just the kuning telur sahaja. Mix it first sampai anda mendapat satu campuran yang sebati, tak nak gumpalan-gumpalan. Bila ni dah panas dah, kita akan ambil sikit, letak balik sikit dan kita akan masak sampai dia jadi pekat. Dan actually satu tips ya untuk dessert yang sedap ya, saya takkan letakkan garam. Tapi selalunya every dessert yang I masak, I akan letakkan garam sedikit. Sebab dia akan naikkan kalau kita masak contohnya masak lemak ke masak pengat kan. Mak-mak semua tahu kita masukkan sedikit garam untuk naikkan rasa lemak dia. Tapi yang ni saya tak letak sebab kita punya mozzarella tu dia ada rasa savory dia tersendiri. Kalau tak nanti dia terlalu pula masin kan. Kita tak perlu dia untuk mendidih. Selalunya saya akan kata seperti biasa didihan yang pertama. Buih-buih pertama dah boleh kita masukkan sedikit. Apa jadi kalau mendidih? Kalau you burn your milk, dia akan rasa pelik. So yang ni dah mula untuk manas dah. Tips dia kalau kita nak kacau-kacau, kita sorang-sorang. Kalau ada teman, suruhlah teman tu pegang kan. Kalau tak ada, kita letakkan kain. Ambil sedikit. Kena kacau kan. Kalau tak, telur tu akan terus jadi scrambled eggs. Lepas tu, yang ni kepada yang ni. Okey. Yang ni hampa semua tak boleh pergi jalan-jalan
Kena kacau je ke? Aku ingat senang nak viral. Jadi ini antara menu viral jugalah ya? Ni actually at one time sangat-sangat viral and Ah. actually yang ni kan shoe pastry ni adalah sesuatu yang walaupun orang yang dah lama masak, dia tetap akan ada situasi-situasi yang mana tak jadi. Sebab dia memang satu dough yang manja di mana dia terpulanglah kepada dia punya tepung, dia punya kelembapan udara. Kadang-kadang dia tak menjadi. Actually it's not about the sukatan, it's about the technique juga. Ada setengah-setengah kek tu janji ikut sukatan dia akan okey. Tapi yang ni ikut sukatan plus you punya teknik kena betul. Ni sampai bila nak kacau ni Abang Ryan ni? Dia akan memekat. You nampak tak bila sampai kita first bila kita buat kan, you nampak foam. Dia punya buih-buih kat atas tu. And then you akan nampak sekarang ni buih-buih tu akan hilang. Nampak? Nampak. And then there is one moment Makin menghilang you ni buih-buih. betul-betul kena cepat-cepat alihkan sebab terpulanglah kepada anda sama ada anda menggunakan induction ataupun anda menggunakan api dan sebagainya ataupun terpulang kepada anda punya periuk juga. Kalau dia jenis periuk yang simpan haba, you kena cepat alih sebab dia masih adalah lagi haba dan kalau terlalu panas pula, dia akan menjadi scrambled eggs. Sekali lagi tekstur dia Pekat, likat. dan sebenarnya dia ada satu trik. Dia ni jiran kau dah panggil lah. Dia So, kalau kita letak kat belakang sudu, kalau kita try macam tu dan dia tak jatuh nampak. Maksudnya dah okey dah. Dia tak meleleh. Dia tak meleleh. So now this is the part where kita nak guna perfect Italiano mozzarella untuk naikkan rasa kepada kita punya dessert Tiba-tiba ini. tukar slang Ya, Kalau cakap slang apa? mozzarella. Mozzarella. Sebab dia perfect Italiano. Ya. Walaupun dia jenama perfect Italiano kan, apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah dia punya keju-keju dibuat daripada bahan-bahan tenusuk Australia. Yep. So memang segar and you know all this like Australian milk is like the creamiest, right? Dia lembut, Tiba-tiba kenyal. accent dia bukan Australia, accent American pula. Tiba. So kita bukakan dia. Kita akan pekatkan dia lagi dan juga kita nak naikkan rasa lemak dia. Kita akan gunakan satu cawan keju mozzarella, perfect Italiano mozzarella. Yeah. Okay. So this akan memberikan satu texture yang sangat like macam stretchy macam tu. Selalunya orang macam terkejut I masukkan keju ya dalam kita punya dessert ini. Tapi sebenarnya dia memang sesuai sebab apa kita punya feeling ada strawberry juga. Ada orang tanyalah, cheese ni biasa ada khasiat ke selalu makan cheese? Sebab kadang-kadang ada tengok macam budak-budak pun makan cheese kan. So Macam keju, Abang Ryan because ia dibuat daripada hasil tenusuk Australia kan. So sumber kalsium yang sangat bagus. Lepas tu juga sumber lemak yang bagus. Sebab apa selalunya orang diet kan, orang selalu cakap macam I tak nak makan lemak, tapi sebenarnya lemak tu penting dalam diet kita. Lemak tu penting untuk larutkan vitamin-vitamin tertentu. Wow. So vitamin A, D, E dan K larut dengan lemak. Kalau tak cukup lemak dalam badan tu dia tak akan larut dan badan tu tak akan serap kita punya vitamin-vitamin tu. Vitamin B dengan C larut dalam air. Okay, so tapi lemak tu penting dan juga lemak tu akan saluti kita punya organ-organ untuk protect organ kita. So tak ada maknanya orang cakap I nak diet tak nak makan lemak langsung. So, okay, so lemak you pun look at perlu. the stretchiness yang kita nakkan. Yeah. So make sure you just stir continue sampai dia punya nampak masih lagi ada gumpalan, maksudnya dia punya keju tak cair lagi. This is perfect Italiano mozzarella. Nampak tu? Dia punya tarik tu, nampak tu? Dia akan menjadi satu kohesif adonan. Ini yang kita nakkan dia, lepas tu kita sejukkan dia dan kita akan isikan dalam kita punya puff paste. Alright, so kita punya inti pun kita dah sejukkan. Lepas tu Abang Ryan letakkan dalam kita punya piping bag dengan nozzle sekali. Kita punya strawberry, kita dah masakkan dia jadi macam ni. Dalam resepi dia tulis strawberry coulis. Coulis tu apa? Coulis tu apa? Tak tahu kulit apa? Coulis tu orang yang kerja keluar. Coulis. Tak ada lah. Coulis tu strawberry, dia macam strawberry jam. Okay, alright. Masak Jam dengan strawberry. gula macam tu. Okay, so kita ambilkan, make sure you use a serrated knife. Okay, kita tak jual pisau tapi nak bagi tips kat sini, gunakan yang pisau untuk roti macam ni. Okay, so kita ambil satu ni. Lepas tu kita potongkan dia macam tu. Jangan tekan sebab dia kosong kat dalam. Nampak tu? Magic. Okay, so saya tunjuk satu saja. Lepas tu yang lain kau buat. Okay. So kita just pipe kat tepi filling ni yang ada perfect Italiano mozzarella ni. Kita isikan dia dengan sedikit strawberry kat dalam. Lepas tu kita tutupkan dia saja macam tu. Dah boleh terus Lepas makan? tu kita letak sedikit icing sugar macam tu. Wah. Rasa macam celebration macam tu kan. Yeah.
So yang lain, kau buat kan? Tak ada Boleh? maknanya. Aku buat. So kita ambil satu ni, kita susun kat atas. Jadi sesuai lah ya untuk sambutan-sambutan tahun baru ni untuk kita nak buat dengan keluarga kita, kawan-kawan kita macam Abang Brian banyak kawan-kawan datang rumah. Kau pula selalunya New Year buat apa? Biasa duduk rumah jugalah. Duduk rumah. Biasa kita dah kahwin ada anak ni tak keluar lah, duduk rumah je. Dah kahwin berapa lama dah? Cik, tiba dia tanya. Dia hiburan ke? Kalau misal kata ada yang nak gantikan dengan strawberry, apa Strawberry dia? kau nak letak durian kat dalam, kau nak letak apa kat dalam Boleh suka juga. hatilah. Kita punya perfect Italiano mozzarella, dia punya rasa lemak tu adalah sangat sesuai dengan kita punya strawberry. Okay. So yang ini dessert. Okay, selepas ini kita ada satu lagi hidangan bersama dengan keju-keju perfect Italiano. Kita nak buat cheesy cannellini cake masak merah. Kejap je lagi. Okey, kejap lagi ya. Jadi kita tengok kejap lagi. Okey, kembali lagi dalam Dapur Rasa bersama dengan saya Afad dan juga Abang Brian. Yes. Okey, semua dah tak sabar lagi sebab Betul. Abang Brian kata ada dua menu. Yes. Okey, dan sekarang ni menu yang kedua kita nak masak apa ni? Kita nak masak apa, yang pentingnya Afad suka keju kan? Ui, saya penggemar. Nampak dekat tepi saya ni nampak Yang meleleh tu, yang meleleh tu. Masih ada, ini cheese yang meleleh, okey. Tapi lebih suka, lebih elok kalau kita menggunakan cheese. Ini dia, Perfect Italiano. Betul. Kita akan menggunakan Perfect Italiano mozzarella dan juga Perfect Italiano Perfect Bakes. Okay? So kita punya resepi hari ni adalah kek masak merah. Percaya tak? Mesti korang macam, Kek masak merah Ya. Oh, biasanya kalau kita biasa rasa ayam masak merah, daging masak merah. Ni kek masak merah. Ni kek masak merah yang mana Macam anda mana, boleh gunakan masak merah lebihan. Lebihan masak merah, daging ke ayam ke suka hati depa lah. Kita simpan dia punya sos dan juga kita simpankan sedikit daging dia. Kita akan sumbat-sumbatkan bersama keju kita daripada Perfect Italiano mozzarella supaya dia macam stretchy, lemak-lemak like that. And then kita nak crust yang cantik, kita gunakan Perfect Italiano Perfect Bakes. Okay? Yeah, So jom okay. kita Baik. mulakan dengan kita punya pasta. Ini dinamakan cannelloni. Kita sebut ramai-ramai Cannelloni. Bukan demoloni ya. Lepas ni boleh sebut cannelloni tak support. Okey, cannelloni. Baik, cannelloni. Okay, so cannelloni ni apa yang kita buat, sebenarnya dia pasta yang dibentukkan macam ni. Kalau anda tak boleh beli, tak dapat kat luar sana macam ni, kadang-kadang susah nak jadi. Anda boleh buat sendiri. Pasta dough yang biasa, anda bulatkan dia akan jadi macam ini. Okay, so yang inilah yang kita akan sumbatkan dengan Perfect Italiano mozzarella kita dan juga kita punya masak merah. Okay, lepas tu kita akan bakarkan dia setelah kita taburkan kita punya Perfect Italiano Perfect Bakes. Tapi sebelum kita gunakan dia, ada dua cara. Okey. Sama ada you masak terus macam tu, tapi bila you masak terus macam tu, you kena tutup dengan banyak kuah. Okey? Kalau tak, you boleh celurkan dia terlebih dahulu. Okey. Jadi Abang Brian nak celur dululah ni. Yes, kita celur dulu Okey. dan juga kita akan masukkan sedikit garam di sini. Yang mana saya akan cari, rumah saya ni banyak bibit kita, selalunya bibit yang letakkan. Ini garam kot, ni garam. Ni garam. Okey, Datuk garam tak? Terima kasih. Rasa kita rasa. Dan namanya rasa, kita kena rasa. Ya, betul garam Kalau garam rasa apa? Baik, Masin. Baik. Kau dengar mana? Okay, kita masukkan sahaja garam. And this is very important cooking pasta. Okay. Ya, sebab pasta is very Italiano. Yeah. Macam Perfect Italiano kita. Okay, yang mana orang yang masak pasta, dia punya air kena bergaram. Bergaram macam mana? Banyak mana kita punya tips yang saya belajar sebenarnya daripada seorang nona. Nona tu nenek Italian. Okay. Dia cakap air tu kena semasin air laut. Barulah kita punya pasta tu ada rasa. So kita celurkan saja, kita bukan masak, kita celurkan saja di sini. Okey, lebih kurang 2 ataupun 3 minit. Okey, lepas tu kita akan keluarkan dia. Lepas tu kita akan susunkan dia dalam satu kek.
tin ataupun loyang tin yang mana of course kita punya show ni bukan 24 jam. Jadi Abang Brian dah sediakan untuk anda semua. Okey, mana loyang aku masalahnya? Mana tu? Aku rasa aku dah terlambat sejuk. Okey. Jadi ini dia kepada anda semua yang mungkin meminati, yang rasa seperti ingin makan makanan bercirikan western dari Itali, Italiano, boleh tunggu kejap. Jadi Abang Brian Dia orang sorok weh. Mana cari apa lah pula? Aku cari aku punya cari apa tu? Aku punya kek loyang kek. Ni Dia main sembunyi ya. Bukan kita je main sembunyi tu. Okey, ini dah siap dicelur semua dah lah. dicelur dah. Okey, so saya sarankan kepada anda semua untuk gunakan loyang yang tidak melekat dan spring form. Spring form tu apa? Spring form tu ada dia punya kekunci kat sini supaya kita senang nak buka. So kita tunjukkan kepada anda semua. Okey, so yang ni dicelur 2-3 minit, lepas tu kita dirikan dia. So dia macam sarang lebah pun boleh lah. Yang ni dah dicelur 2-3 minit 2-3 minit. Jadi kalau anda kata kalau misalnya kata terlebih celur jadi apa pula? Terlebih celur dia akan terlalu lembut. So dia tak akan berdiri. Kau tekan macam ni. Dia dah lembut sikit tapi dia tak terlalu lembut. Tak lembut sangat lah. Kalau tak nanti dia tak berdiri. So yang pentingnya sekarang ni kita nak sumbatkan dia. Okay. So kita akan mulakan dengan Perfect Italiano mozzarella. Kita akan sumbat-sumbat dia kat bawah. So yang saya suka tentang dia punya Perfect Italiano ni, dia didatangkan dengan seal plastik. Supaya kat dalam ni dia punya bila kita dah guna dah, okey, kita boleh tutup balik. Boleh simpan balik lah. Boleh simpan balik. Okey, so dia macam seal kat situ. Sebab selalunya macam kalau kita beli plastik-plastik yang lain, kita nak tutup balik susah. Yang ni kita boleh buka, tutup, cantik seal dia. Nampak tu? Macam tu. Kau dah cuci tangan belum? Dah. Okey, cuci tangan dah. Kau boleh tolong aku lah. So Perfect Italiano ni dia punya mozzarella, it's like very creamy. I like it. And dia punya fungsi adalah untuk bagi stretchy kepada kita punya kita punya pembakaran lah, ataupun adunan. So you can actually stuff it your fingers ataupun kau letak je banyak-banyak macam tu. Lepas tu dia, macam mana dia masuk? Tentu dia akan jatuh-jatuh lah. So kita akan masukkan dia. Okey. Menu macam ni sesuai waktu bila kita nak makan ni? Ni kan celebration, hujung-hujung tahun kita nak ada keluarga yang banyak yang datang kan. So kita boleh makan ramai-ramai ataupun kalau kita seorang-seorang tak ada teman, kita rasa macam tak ada celebration, kita makan macam ni terus celebration. Kita seorang lah kesian dia. Tak apalah, siapa nak teman Abang Brian boleh contact Abang Brian ya. Okey, Abang Brian, kita kan dah nak masuk 2023 ni. Nak tahulah, bukan nak tanya Azam. Tanya Azam dululah. Apa Azam betul 2023? Azam saya adalah kan? untuk menjadi anak kepada mak saya yang lebih soleh. Alhamdulillah. Tapi memang azam saya untuk teruskan perjalanan saya dalam PhD saya, sebab saya tengah buat PhD saya dalam bidang pemakanan dan juga gaya pemakanan orang Malaysia. Apa lagi azam saya untuk terus membesar lagi. Sador lagi. Tak cukup sador lagi. Okey, itu azam abang. Awak pula? Azam saya seperti tahun-tahun sebelumnya lah. Ingin kata orang tu apa, 2023 ni memberikan sinar yang lebih lah untuk kita dalam kerjaya dalam bidang seni ni kan, juga macam itulah. Okey, perancangan tahun 2023. Biasa ialah ada orang celebrate New Year keluar. Abang Brian pula macam mana? Dekat rumah panggil kawan-kawan datang. Actually untuk saya semua celebration saya selalunya saya akan buat di rumah. Untuk masak dengan lebih cepat, actually you can make like macam a bechamel dengan mozzarella ni juga untuk isi-isikan dia. Kalau hampa malas macam kita, tak nak masak-masak sangat, kita sumbat-sumbat je. Dia nak sumbat dia akan cair penuh sendiri. ke tak? Tak, dengar, kita nak masukkan daging lagi. Okey, tak penuh lah. Kau pandai masak tak sebenarnya? Tak, dia datang sini nak belajar ni. Kau dah kahwin belum? Dah, nak seorang. Dah. Okey. So lepas tu, siapa yang masak kat rumah? Wife lah. Tapi jarang juga. Tengok weekend macam tu masak. Sebab itulah kau kena ada Perfect Italiano. Tapi bila dah semua tengok senang. ni rasa macam senang pula kan nak masak-masak kan. So yang ni senang sahaja, kau cedok je kat atas macam tu. Ini lebihan apa, masak merah apa ni? Masak daging. Merah daging, I gunakan daging. So kalau bagi mereka yang tak makan daging, dia boleh gantikan dengan ayam kan. Actually kalau kita nak gantikan dengan lebihan masak merah ke, masak lemak ke, apa-apa saja yang you kari ke. Oh boleh juga. Tapi I sarankan you guys pekatkan kari itulah. Jangan terlalu cair di situ. Okay, so cheesy cannoli cake masak merah kita dah penuh dah siap dah. Kita sekarang ni I nak topping dia, I nak permukaan atas dia sangat-sangat the golden brown dan lagi banyak cheese. Jadi apa kita gunakan? Apa? Apa dia? Apa dia? Kita guna apa?
perfect bakes daripada perfect Italiano. Oh, dekat atas topping dia. Yeah. Kita pulanglah kepada cita rasa anda semua. Anda nak taburkan berapa banyak pun boleh. Okey, Tapi I jadi like kita taburkan kat atas dia. sebab Afat katanya suka Penggemar keju. cheese. So yang ini dah siap dah. Kita hanya kena balutkan dia dengan aluminium foil dan bakarkan dia pada suhu 200 darjah Celsius untuk lebih kurang 25 hingga 30 minit. So actually what I want to do is the first round tu kita tutup dengan aluminium foil supaya bahagian atas dia tak hangit dengan cepat. Okay, lepas maybe 15 minutes barulah kita keluarkan aluminium foil dia. So kita tutupkan dia sekejap. Dan kita bakarkan dalam oven yang telah dipanaskan pada 200 darjah Celsius. Dalam masa cuma 15 minit. Lepas tu kita buka ini 15 minit lagi lebih kurang. okey, jom lepas ni kita tengok hasilnya. Actually Afat, I nak cerita kat you. Sebenarnya Perfect Italiano ni, I memang suka untuk topping dia sebab actually bukan saja dia golden brown tetapi dia gabungan ada 3 cheese yang berbeza. Ada parmesan, ada mozzarella dan juga ada cheddar. Okay, so dia ada sharp taste daripada cheddar tu, lepas tu parmesan garam-garam sikit, mozzarella stretchy like that. So yang memang kita suka dia gabungan tu dan juga dia dibuat daripada hasil tenusu Australia. Yes, itulah anda kena dapatkan Perfect Italiano Perfect Bakes ni sebab apa ianya gabungan antara 3 cheese. Biasa kalau kita beli dekat pasaran biasa satu cheese saja. Tak, selalunya orang buat apa tahu? Dia akan beli satu paket, paket. Lepas tu dia guna sikit je. Yang ni dah campur siap-siap. Jadi kita semua ni memang perlu dapatkan cheese macam ni lah kan. Sebab Betul. apa ada 3 gabungan cheese. Biasanya kalau orang nak dapatkan cheese ni kena beli satu-satu kan. Ya, kita beli satu-satu. Lepas tu kita guna sikit. Lepas tu yang baki kita tak tahu nak guna apa kan. So yang ni dah siap-siap dicampurkan. Kita dah buat baking. Kita biar dia baking. Kita tunggu jap dan kita boleh makan dalam masa yang terdekat. Okey. Okay, nampak dia punya atas tu golden browns like that. Cheesy cannelloni. Kek masak merah dengan Perfect Italiano Perfect Bake. Inilah dia hasil kita. Kita dah hiaskan dengan daun selasih ke atas ni, cantik. Cantik. Ini dia dah hasil berseri. dia. Cheesy cannelloni cake bersama Perfect Italiano Perfect Bakes. Dia punya bau Dan dia. juga kita menggunakan kita punya perfect bake, so dia golden brown gitu. Saya ambil lah sikit kan. Tu dia tarik tu macam pizza tu. Inilah sebab kita gunakan perfect Italiano mozzarella yang stretchy. Inilah stretch yang kita nak. So yang ni sebenarnya dia macam apa tau? Dia macam lasagna yang berdiri lah macam tu. Okay. Dia punya stretchy cheese, stretchy. Okey, jom kita rasa. Jom tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ush, Kau boleh ajak aku nak makan. sedap dia punya. Nampak tak? Nak makan pun dia tolak, nampak? Sekali lagi Nampak? Dia punya cheese dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa lemak ada. Dia punya creamy. Ini yang menyelerakan kita ni. Yeah. Berapa jauh boleh tarik tu? Aku dah kata dah sampai Johor Bahru kan. Nampak? Sampai Johor Bahru. Nampak? Kau dah baca bismillah belum? Dah. Jangan jealous Yang ni yang belah-belah rangup ni pun ada juga. Okay. So, nak makan apa lagi? Aku masak 2 resepi lah. Okey. Sedap sangat. Saya nak pergi ambil yang satu lagi tu. Apa nama dia tadi? Strawberry cheese. Strawberry Shuban Shubans. dengan perfect Italiano Okey. mozzarella. Sekejap saya nak ambil Okey, ini dia. Strawberry cheese Shubans. Betul tak? Strawberry Shuban dengan perfect Italiano mozzarella. Kan? Okay, so just kita nak potong satu untuk tunjukkan you guys macam mana inti dia kan. So kita akan potongkan dia.
strawberry dia keluar. Dia dah terkeluar dah. Tapi sebenarnya kau makan je lah. Oh, makin aja. Dia punya sejuk dia. Rasa tak? Rasa tak? Rasa Lemak strawberry, dengan mozzarella lemak. tu. Sedap. Wah. Yes. Ini adalah bezanya bila anda buat kat rumah sendiri, inti dia tak kedekut. Orang yang nak jimat-jimat kat luar sana tu kedekut inti tu, nak berniaga. Oh, lama. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih dekat Abang Brian lah. Tunjukkan kepada saya orang yang macam tak pandai nak masak ni. Tapi bila dah tengok Abang Brian buat, simple je, senang je. Tapi walaupun dua resipi ini, Abang Brian menggunakan seperti mana yang anda dapat saksikan. Ini dia Perfect Italiano Mozzarella dan juga Perfect Italiano Perfect Bakes. Yes. Sebab selalunya kat luar sana orang macam ingatkan susah. Okey, simple tetapi Betul. yang pentingnya kena gunakan bahan yang betul. Bahan betul, teknik yang betul. Macam Abang Brian ajar tadi. So kalau nak betul-betul kita punya texture yang stretchy, kena gunakan Perfect Italiano Mozzarella. Kalau nak dia punya golden brown ke atas kita punya bakes tu, pastikan gunakan Perfect Italiano Perfect Bakes. Jadi kepada anda semua, kalau anda nak mencuba resipi-resipi ini dengan menggunakan resipi seperti cheese ni, anda dapatkan daripada Perfect Italiano. Jadi lepas ni tahun 2023 saya dah boleh masak sendiri, saya dah boleh jadikan ianya sebagai resipi viral saya untuk tahun depan. Sebab senang saja dengan menggunakan keju Perfect Italiano ini. Kepada anda semua, jangan lupa untuk anda share, like dan juga untuk anda subscribe Majalah Rasa untuk anda dapatkan pelbagai resipi-resipi yang Abang Brian dan juga akan kami tunjukkan di share yang lain pula. Okey, jadi terima kasih Abang Brian sudi tunjukkan kepada kita resipi-resipi yang kita dah tunjukkan hari ini dengan menggunakan keju Perfect Italiano. Terima kasih. Sama-sama. Seperti yang saya katakan, resipi-resipi ni memang mudah tapi pastikan gunakan produk-produk yang terbaik. Contohnya kalau nak texture yang stretchy, gunakan Perfect Italiano Mozzarella. Dan juga kalau nak golden brown ke atas, gunakan Perfect Italiano Perfect Bakes. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda like, share dan juga subscribe Majalah Rasa. Bye-bye resipi 2022 dan hai 2023.